أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat dan inayahnya dapat juga saya Muhammad Azrul bin Muhammad Arifin untuk membentangkan salah satu subjek, salah satu tajuk dalam subjek tasawuf perbandingan, iaitu Al-Kharaziyah. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Kharaziyah? Kharaziyah merupakan pengikut Abi Sa'id Al-Kharraz, yang mana Abi Sa'id ini mempunyai beberapa kitab yang bernilai dalam bidang tasawuf dan merupakan seorang yang berpengaruh dalam bidang kesufian pada zaman beliau. Dan perlu kita ketahui juga, Abu Sa'id Al-Kharraz ini merupakan antara orang yang mula-mula mewar-warkan berkaitan dengan Al-Baqa dan Al-Fana. Maksudnya, beliaulah antara orang yang membincangkan berkaitan dengan Al-Baqa dan Al-Fana secara lebih terperinci. Okey, untuk sebelum itu, sebelum meneruskan dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita memerhatikan beberapa dalil, dua dalil yang berkaitan dengan Al-Baqa dan Al-Fana. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru wa liyajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Maksudnya, sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal, dan sesungguhnya kami membalas orang-orang yang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itu merupakan dalil kepada dalil baqa. Okey, yang dalil yang kedua ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Maksudnya, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Berikut merupakan dalil berkaitan dengan Al-Baqa dan juga Al-Fana. Seterusnya kita masuk kepada penta'rifan Al-Baqa dan Al-Fana. Baqa dan Fana dari segi ilmu, iaitu dari segi definisi dan hal, penghayatan atau keadaan ini menyebabkan perbezaan dari sudut definisi itu sendiri. Okey, dan ahli zahir, kalau kita tahu ahli zahir ini ialah mereka yang menggunakan melihat dari aspek zahir sahaja, dan mereka lah antara orang yang paling merasa keliru berkaitan dengan Al-Baqa dan Al-Fana berbanding dengan lafaz lain. Okey, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bahasa, apakah definisi baqa dari sudut bahasa? Definisi baqa dari sudut bahasa ada tiga makna. Yang makna yang pertama, kekalnya sesuatu perkara itu pada permulaan dalam keadaan tiada, dan kekalnya sesuatu itu pada akhirnya dalam keadaan tiada juga. Sebagai contoh, dunia ini. Pada asalnya dunia ini kekal dalam keadaan yang tiada. Dunia ini tidak wujud. Tapi selepas itu dunia ini wujud, dan akhirnya dunia itu kekal, hancur, binasa, dan kekallah ia dalam keadaan tiada. Itu makna baqa pada makna yang pertama. Baqa pada makna yang kedua pula bermaksud kekalnya sesuatu perkara itu pada permulaan dalam keadaan tiada, walau bagaimanapun ia tidak binasa sampai bila-bila. Sebagai contoh adalah syurga sebagai contoh. Kalau kita lihat syurga dan neraka, hakikatnya pada awalnya ia tiada. Allah tidak menjadikan syurga dan neraka. Selepas itu Allah menjadikan syurga dan neraka, dan akhirnya syurga dan neraka itu kekal. Jadi tempat tinggal kita, tempat tinggal yang abadi kepada manusia. Okey, itu makna baqa yang kedua. Makna baqa yang ketiga pula bermaksud kekal dan sedianya Allah sentiasa, zat dan sifatnya sampai bila-bila. Maksudnya Allah itu kekal. Allah itu kekal dan sedia ada Allah sentiasa. Allah tidak akan binasa, Allah tidak lahir, Allah tidak lahirkan, Allah tidak akan mati. Itulah maksud yang paling utama yang akan dibincangkan pada hari kali ini. Kita masuk pula berkaitan pentakrifan fana. Fana dari sudut teori merupakan kamu tahu dunia ini biasa. Bukanlah dimaksudkan dunia ini dengan dunia seluruh alam, tapi kita boleh dapat ambil iktibar bahawa daripada diri kita sendiri, yang mana kita ni manusia akan
pada permulaannya kita hidup, kita daripada tiada, kita hidup, dan akhirnya kita akan binasa. Kita akan mati dan akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita masuk kepada perbincangan baqa dan fana dari sudut teori. Okey, dari sudut teori, kita percaya bahawa kehidupan akhirat ini adalah kekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairun wa abqa. Dan ketahuilah bahawa akhirat itu lebih baik dan kekal. Dan kita bagi sebagai contoh keadaan dari sudut hal pula. Sebagai contoh, apabila sifat jahil itu hilang, jadilah ia berilmu. Maksudnya, sebagai contoh, kita sebagai seorang manusia, seseorang itu apabila pada permulaannya mereka ini mempunyai sifat jahil, tetapi bila hilangnya sifat jahil itu, maka jadilah seseorang itu sifat orang yang berilmu. Itu maksudnya baqa dapat dari sudut teori, dari sudut hal. Okey. Baqa dan fana pula menurut ahli sufi pula ada beberapa perbincangan. Antaranya perbincangan mereka ni hanya perbincangan baqa dan fana ini hanyalah untuk mereka yang talib ataupun salik, yang sedang melalui jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manakala ahli wilayah ini dimaksudkan sebagai ahli mereka yang selesai dari bab kepayahan. Maksudnya mereka ini sudah tidak memikirkan lagi berkaitan dengan baqa dan fana itu. Maksudnya apabila seseorang itu merasa lega, iaitu merasa fana dari sifat basyariyah, sifat-sifat mazmumah, kekallah ia berada dalam kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Okay, sekali lagi berkaitan dengan ahli wilayah tadi, maksudnya mereka ini bebas itu maksudnya bebas, mereka tidak rasa terbeban dan terbelenggu daripada perasaan untuk mengejar makam-makam ataupun sifat makam-makam lah, sebagaimana dengan berbeza dengan talib ataupun salik. Seterusnya saya berkaitan dengan kesalahan dalam pemahaman fana dan juga baqa. Fana ini bukanlah bermaksud pemahaman fana yang fizikal ataupun zahir sahaja. Sebagai contohnya, kita tak nampak sesuatu itu, benda itu ada tapi kita tidak nampak sesuatu itu, dan kita mengatakan bahawa itu adalah fana. Itu adalah merupakan sesuatu yang salah. Hakikatnya, sebagai contoh, okey, sebagai contoh, Afiq, seseorang itu suka kepada seseorang, okey, dan dia memberitahu, sebagai contoh dia memberitahu kepada sahabatnya itu, saya kekal bersama dengan beliau. Takrifan itu tidak maksud salah dengan apa yang kita faham, kita nak perbahaskan dalam fana dan juga baqa. Dan juga dalam fana dan baqa ini tiada aspek kasih dan benci. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam fana, sebagai contoh, kita katakan aku sayang kepada seseorang itu, aku cinta kepada seseorang itu, dan aku akan baqa bersamanya. Itu tidak menepati takrifan fana yang sebenarnya. Dan juga dalam tasawuf ini terdapat satu kumpulan yang memberikan maksud fana itu kepada maksud yang zahir. Sebagai contohnya, hilang zat seseorang daripada pandangan beliau, dan mereka mengatakan bahawa itu adalah fana. Bagi contoh kekal pula, mereka mengatakan kita ini akan kekal bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat itu tidak boleh dijadikan hujjah dan tidak boleh masuk dalam fana dan baqa yang sebenar. Sebagai kesimpulan, dapatlah simpulkan bahawa qadim ni, yang qadim tidak boleh bercampur dengan hadis. Maksudnya kita mengatakan kita ni baqa, dan kita menarifkan baqa itu sebagaimana apa yang baqanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita ni kekal,
Allah kita kekal daripada awal, maksudnya daripada kita lahir tanpa ada pencipta, kita kekal sehingga akhirnya. Tidak boleh. Kerana apabila kita mencampurkan qadim dan juga hadis, seolah-olah kita mengambil salah satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita fahami, pembincangan ini menunjukkan bahawa baqa dan fana ini adalah sifat kita. Okey. Dan segala sifat-sifat kita sama sahaja, iaitu sama ada fana ataupun baqa, kerana ia adalah makhluk. Fana dan baqa ini merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengatakan baqa dan fana ini makhluk, maka ia termasuk dalam bab hadis. Okey. Terusnya baqa dan fana harus tidak dikaitkan antara satu sama lain. Apakah maksudnya? Maksudnya baqa dan fana ini boleh untuk kita asingkan salah satu sifat ini. Sebagai contoh, kita nak mengatakan ianya baqa, maksudnya kita boleh katakan baqa saja tanpa kita kaitkan dengan fana. Sekian sahaja perbentangan daripada saya. Saya harap sahabat-sahabat juga boleh faham apa yang saya bentangkan, dan saya minta maaf kalau ada segala kekurangan, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang membantu, dan juga kepada pensyarah bagi subjek tasawuf perbandingan, Ustaz Syed Abdul Lutfi bin Syed Umar, atas perbincangan yang telah dilakukan oleh Ustaz. Sekian saja daripada saya. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.